Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada tajuk seterusnya dalam tingkatan 2, iaitu bab 5, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. So kita akan lihat dahulu 3 perkara penting dalam tajuk ini, iaitu pengasasan, kegemilangan dan pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pengasasan tu saya rasa semua pelajar pun sudah sedia maklum. Yang penting di sini kita akan lihat berkaitan dengan kegemilangan dan juga pengakhiran, bagaimana runtuhnya kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita lihat serba sedikit bagaimana Melaka ini diasaskan. Okey. Semua tahu diasaskan oleh para mesuara, dengan mana dia pilih lokasi tersebut kerana Melaka ini dikatakan berada di tengah-tengah laluan perdagangan. Okey. Jadi mendirikan Melaka di Sungai Bertam. Okey, nama sungai tersebut adalah di muara Sungai Bertam. Peristiwa yang berlaku itu adalah berkaitan dengan anjing buruan yang telah ditendang oleh seekor peranduk. Okey. So saya rasa ini semua kita sudah maklum kenapa dipilih kuala atau muara Sungai Bertam tersebut, kerana 4 perkara: laluan perdagangan, bentuk muka bumi, benteng pertahanan dan juga terlindung daripada angin monsun. Dalam perdagangan, seperti mana kita tahu, iaitu daripada timur dan barat laluan pedagang. Kemudian bentuk muka bumi pula yang berbukit bukau, boleh dijadikan benteng pertahanan dan menjadi panduan kapal dagang. Benteng pertahanan juga adalah daripada alam semula jadi, seperti pokok bakau dan pokok api-api. Benteng pertahanan semula jadi, terlindung daripada angin monsun pula kerana terletak di Selat Melaka. Jadi terlindunglah kerana berada di selat tersebut, yang mana di sebelah baratnya adanya Sumatera, sebelah timurnya adalah semenanjung Tanah Melayu. Okay, jadi mudah ataupun selamat kepada pedagang yang ingin berlabuh di sana. Okay, ini adalah dipanggil terletak di tengah-tengah tersebut, timur dan barat. Di sini adalah Melaka. Okay, seterusnya ini. Okay, disebabkan kedudukan yang strategik dalam kembang menjadi pekalian kapal dan pusat pertukaran barang dari China, Jepun, India, Arab dan Afrika Selatan. Okay. Ini muara sungai yang memudahkan kapal dagang berlabuh. Okay. Ini yang ada dekat Bandar Melaka sekarang ini, pintu air Kesultanan Melayu Melaka. Ini ada sejarah berkaitan dengan pintu air tersebut. Ini berhampiran dengan laut yang menjadi laluan kapal dagang. Ini bukit sebagai panduan kepada pedagang tadi. Ini muara Sungai Bertam tadi. Okey. Ini lukisan kota Melaka zaman pendudukan Portugis di Melaka. Okay, ada lagi bukit tersebut. Ini peninggalan bangunan Emperor Musa. Saya rasa semua orang tahu kalau pergi ke Melaka. Okay, ini pemandangan Bandar Melaka di atas bukit. Okay. Ini muara Sungai Melaka sekarang. Okay. Ini pokok bakau dan pokok api-api. Ini pokok bakau dan pokok api yang ada sampai sekarang ni. Okey, so kita tumpu kepada subtopik seterusnya, kegemilangan Melaka. Kenapa Melaka ini menjadi sebuah pusat perdagangan entrepot? Okey. Inilah gambaran-gambaran berkaitan dengan Melaka ketika itu. Okey, faktor kegemilangan ini ada 3 faktor. Okey, yang ini penting. Pertama berkaitan dengan kepimpinan pemimpinnya, sistem pentadbirannya, dan juga yang ketiga sistem perundangan. Jadi kita lihat kepimpinan pemimpin pula. Okey, kalau kita lihat pemimpin Melaka ini berasal daripada keturunan Raja Palembang. Okey, yang mana berdasarkan teks Sulalatus Salatin ada menyebut pemerintah Melaka ini berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang, yang mana kalau disusul galurkan adalah daripada keturunan Iskandar Zulkarnain. Okey, yang mana mengikut susul galur tersebut memberi taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka. Okey, yang kedua
Mengikut kepimpinan raja juga adalah yang penting kerana peranan raja yang unggul. Contohnya raja mempunyai peranan seperti simbol perpaduan, ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik, kemudian menyelaraskan kegiatan ekonomi, menjadi ketua agama Islam dan menegakkan keadilan. Seterusnya adalah disebabkan oleh kedaulatan dan juga alat kebesaran yang ada. Raja dikaitkan dengan konsep daulat. Seperti mana yang kita tahu, konsep daulat ni tidak akan lari dengan derhaka. Siapa yang ingkar perintah raja dianggap menderhaka. Dan daulat ini merupakan kuasa atau kewibawaan raja sebagai pemimpin, dan rakyat mesti mengakui kedaulatan raja dengan memberi taat setia kepada raja tersebut. Siapa yang tidak taat dianggap menderhaka dan biasanya akan dikenakan hukuman, atau senang kata dalam bahasa istana adalah akan dijimpa tulah. Kemudian ada alat kebesaran pula adalah untuk mengangkat darjat ataupun kekuasaan raja tersebut. Contohnya seperti cap mohon, nobat, keris, lembing dan juga mahkota, yang mana biasanya digunakan dalam istiadat-istiadat tertentu seperti istiadat perkabalan, perkahwinan dan juga kemakatan raja. Konsep daulat juga, kalau kita lihat konsep daulat, adat istiadat dan juga alat kebesaran ini menjadikan raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa, yang mana mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka itu sendiri. Seterusnya, kegemilangan Melaka juga disebabkan oleh kewibawaan pemimpinnya. Kalau kita lihat, raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa, mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Contohnya, kalau raja memerintah, mestilah berdasarkan bidang kuasa yang telah ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. Contoh Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah adalah merupakan pemimpin yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Yang mana Sultan Mansur Shah menasihatkan puteranya, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, supaya bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Maksudnya mestilah menunjukkan sifat yang adil. Ini antara alat kebesaran yang digunakan. Ini contoh. Ini tombak berambu. Tombak berambu. Ini apa ni? Ini adalah pending diraja. Pending ni yang letak dekat pinggang tu. Ini adalah nobat diraja. Diraja. Ini balai rong Seri di Istana Melaka. Ini keadaannya, kedudukan raja. Kita lihat pada sistem pentadbiran di Melaka ini. Kalau kita lihat sistem pentadbiran ini dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan, yang mana sistem ini bermaksud pada setiap peringkat pentadbiran terdapatnya pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi membantu melicinkan pentadbiran. So kita lihatlah. Dia ada pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan juga pembesar 32. Pembesar ini adalah pentadbir di peringkat kerajaan pusat, jajahan, daerah, mukim dan juga kampung. So kita lihat tugas-tugas mereka. Tugas utama pembesar biasanya adalah untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang berkesan, seperti menjaga keamanan. Itu tugas utama mereka. Mengutip cukai dan hasil melalui sistem serah. Kemudian membekalkan tenaga tentera ketika perang dengan menyediakan tentera buruh melalui sistem kerah. Ini perkataan dia ada sistem serah. Ini lebih kurang cukai. Sistem kerah ini adalah untuk tenaga tentera. Kemudian pemerintah Melaka biasanya akan mengurniakan kawasan khas kepada pembesar ini untuk ditadbir, yang mana pengurniaan ini sebagai tanda mendapatkan sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Maksudnya pembesar akan diberikan kawasan untuk dijaga, dan kawasan yang digunakan kepada pembesar berempat biasanya dikenali sebagai kawasan pegangan. Kawasan pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ukti sahaja. So hasil lain itu adalah pendapatan bagi pembesar tersebut. Ini sistem dia. Saya sebutkan tadi.
Kita lihat kepada pembesar berempat. Okey, tugas-tugas. Yang ini adalah selalu yang ditanya. Ada 4 pembesar berempat. Nama pembesar berempat kita akan kenali sebagai bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, so ini adalah tugas-tugas mereka. Bendahari sebagai penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua terus angkatan perang, ketua hakim, pemangku sultan. Bendahara ni kalau kita ibaratkan sekarang ini seperti Perdana Menteri. Penghulu bendahari kita boleh ibaratkan seperti Menteri Kewangan sekarang inilah, yang itu memungut hasil, ketua segala bendahari, ketua urus setiap istana dan juga ketua Syah Bandar. Syah Bandar itu adalah yang menguruskan berkaitan dengan hal ehwal pelabuhan. Temenggung ini ibarat kata macam sekarang ini adalah Menteri KDN lah, Kementerian Dalam Negeri. Ketua polis dan juga penjara, penguasa bandar dan juga kota Melaka, pegawai protokol istana dan juga hakim di darat. Laksmana ini macam ketenteraan lah, macam pertahanan, tentera. Ketua Angkatan Laut, pengawal peribadi raja, ketua duta, ketua utusan keluar negara dan juga hakim di laut. Ini macam Kementerian Pertahanan kita sekarang. Okey. Ini antara buku yang ada berkaitan dengan Melaka. Jadi lihat pada sistem perundangan ada 3 sini: Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Undang-Undang Adat. Okey, dalam Hukum Kanun Melaka ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar yang disusun secara teratur pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okey, yang mengandungi 44 pasal berkaitan keistimewaan, tanggungjawab raja dan juga tanggungjawab pembesar. Okey, dan hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan hukuman jenayah, urusan jual beli dan juga hal ehwal kekeluargaan. Dan hukum Kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Malah jenayah di dalam negeri Melaka juga dapat diatasi dengan baik dan juga terurus berdasarkan hukum Kanun Melaka. Undang-Undang Laut Melaka pula berkaitan ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah, berkaitan penentuan peraturan pelayaran dan juga perdagangan yang mengandungi 25 pasal menerangkan berkaitan dengan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara penjualan ataupun tata cara jual beli. Dan kandungannya juga berkaitan dengan tanggungjawab nahkoda, anak-anak kapal, kiwi dan juga Syah Bandar. Okey. Seterusnya Undang-Undang Adat pula. Kalau ikut Undang-Undang Adat di sini menggunakan Undang-Undang Adat dalam sistem pemerintahan ataupun mereka menggunakan adat Temenggung. Okey, bila sebut adat Temenggung ini diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta dan juga perundangan, dan berkaitan dengan sistem penggantian sultan yang mana takhta kerajaan akan diwarisi kepada anak lelaki yang sulung, dan juga mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi adalah di bawah sultan ataupun raja tersebut, membolehkan sistem pewarisan takhta berlaku secara teratur. Okey, ini apa yang ada dalam Undang-Undang Adat. Okey, ini Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Okey, persiasan. Kita tengok kegemilangan Melaka dari aspek kegemilangan tadi. Okey, semua kita dah lihat berkaitan dengan aspek kegemilangan ni adalah melalui pembentukan empayar, hubungan luar, pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan dan pengurusan perdagangan. Inilah yang menyebabkan Melaka tadi menjadi gemilang ataupun terkenal. Okey, kita lihat cara pembentukan empayar Melaka tadi. Okey, dia ada 3 situ: penaklukan, perkahwinan ataupun naungan. Ini cara untuk membentuk empayar Melaka. Okey, penaklukan ini biasanya dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran. Contoh kawasan taklukannya adalah seperti Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Okey. Kalau dekat kawasan Sumatera pula adalah Siak, Rokan, Kampar dan juga di Rupat. Okey. Kedua adalah melalui perkahwinan. Perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Ini akan ada hubungan kekeluargaan. Antaranya adalah seperti Sultan Mansur Shah dengan Puteri Majapahit, Raden Galuh, Jendera Kirana.
Jadi menyebabkan Melaka mempunyai hubungan yang baik dengan Majapahit. Secara naungan pula, yang mana kerajaan lain yang secara sukarela ingin bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya adalah seperti Lingga, Patani dan juga negeri Kedah. Kemudian kita lihat kepentingan pembentukan empayar. Apa pentingnya empayar ini? Ada 4 perkara penting, iaitu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Dari segi politik adalah untuk meluaskan wilayah dan negara ditakluk, mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk dan menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan juga Pasai. Dari segi kepentingan ekonomi pula, maka Melaka menerima hadiah dalam bentuk wang emas, timah dan juga bantuan ketenteraan, mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus dan sebagainya di pelabuhan Melaka, dan juga menyebabkan Melaka menguasai perdagangan dekat Selat Melaka. Dari segi sosial pula, kepentingannya adalah untuk berlakunya asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, Cina, India dan juga alam Melayu yang lain, yang mewujudkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan juga bangsa. Dari segi agama pula, telah mendorong usaha penyebaran agama Islam ke kawasan-kawasan yang telah dijajah ataupun ditakluki. Contohnya, Islam telah berkembang luas sampailah ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan juga ke Patani. Dari aspek pentadbiran empayar pula, pentadbiran ini ada 3 perkara penting: pentadbiran pusat, pentadbiran kawasan naungan dan pentadbiran kawasan jajahan. Kalau pentadbiran pusat pula, kalau kita lihat pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam. Raja dibantu oleh pembesar pusat. Ini di Melaka itu sendiri. Kemudian pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ukti. Biasanya pemerintahnya diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan ataupun raja ataupun sultan di kawasan tersebut, dibantu oleh pembesar tempatan. Cuma mereka hantar ukti sahaja. Itu yang berada di bawah naungan. Jajahan pula, pemerintah diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Sultan jajahan ini pembesar-pembesar tadilah. Kalau awak ingat tajuk sebelum ini, mereka akan diberi kawasan-kawasan. Pusat penyebaran Islam. Kalau kita lihat, Melaka ini juga kegemilangannya kerana dia adalah pusat penyebaran Islam. Bagaimana cara penyebaran dan juga kesan penyebaran? Cara penyebaran di sini ada 5 cara: pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama dan mubalik, perdagangan serta perluasan kuasa. So itu yang penting. Pengislaman pemerintah ini berlaku, contohnya pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 oleh yang mana kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan juga rakyat. Dan Sultan Muzaffar Shah juga telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Kahwinan seperti kahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Raja Siap. Peranan ulama dan mubalik pula, contohnya pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruhnya, kawasan empayarnya. Ajaran tasawuf dan juga sufi telah dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan juga India, termasuk Maulana Abu Bakar dan juga Maulana Yusuf. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah pula menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Raja Kampar dan juga Indogiri tentang hal ihwal agama. Melalui perdagangan pula, Islam juga tersebar, contohnya daripada pedagang Arab, India dan juga China yang datang ke Melaka. Selain berjual beli, mereka juga mempunyai sifat mubalik yang mendorong penyebaran Islam. Dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan lain yang disinggahi, contohnya ke Brunei, Filipina dan juga Kepulauan Indonesia. So pedagang-pedagang yang datang itu, mereka menerima Islam, kemudian dalam proses perjalanan balik, mereka singgah di mana kawasan lain, mereka sebarkan di kawasan yang mereka berhenti tersebut. Melalui perluasan kuasa juga Islam tersebar. Contohnya Kerajaan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa
ke bawah negeri naungan dan juga jajahan, kerana biasanya kalau Melaka Islam, maka negeri naungan dan jajahan akan automatik memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Okay. Seterusnya adalah kedudukan strategik pusat perdagangan. Sebagai pusat perdagangan, Melaka ini terletak di kedudukan yang strategik antara India dan juga China, berada di tengah-tengah, dan Selat Melaka itu merupakan kawasan yang terlindung daripada tiupan angin monsun yang menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang daripada luar dan juga daripada alam Melayu. Kesannya muncullah Melaka sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Okay. Kedua adalah pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang. Biasanya barang yang dikumpulkan dan diedarkan kepada pedagang luar adalah timah, emas, kapur barus, hasil hutan dan juga rempah ratus. Barangan ini diperolehi daripada negeri naungan dan jajahan serta kawasan sekitar alam Melayu, yang mana barangan luar yang dibawa masuk ke Melaka contohnya adalah benang emas, kain pelekat, batu delima, tembikar, wangian dan juga bahan makanan. Kepelbagaian barangan inilah yang menyebabkan Melaka membuktikan Melaka sebagai emporium yang maju. Okay. Seterusnya dikunjungi juga pedagang daripada dalam dan luar alam Melayu. Contohnya kita ambil di sini, pedagang yang paling ramai mengunjungi pelabuhan Melaka adalah pedagang Arab, Cina dan Gujarat. Okay. Pedagang Pasai dan Jawa pula merupakan pedagang yang paling ramai di alam Melayu. Okay. Yang ini pada alam Melayu sendiri. Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang daripada Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan juga Penang. Okay. Kemudian pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh berbagai jenis kapal besar dan juga kecil. Kapal kecil terdiri daripada namanya perahu, sampan, bubar, penjajab, sagur, payar, baluk, lancang, kakap, balang dan juga kelulus. Okay. Kapal besar pula seperti Jom dan juga Bahtera. Ini yang ada di sini. Okay. So kita tengok pengurusan perdagangan oleh Syah Bandar dan juga bagaimana cukai perdagangan dibuat. Okay. Ini kehilangan Melaka disebabkan pengurusan perdagangan yang efektif. Syah Bandar, kita lihat. Syah Bandar tugas utamanya adalah untuk memastikan keadaan pelabuhan adalah dalam keadaan yang baik. Okay. Maka pelabuhan yang diurus dengan teratur dan cekap oleh pegawai yang mahir dan berpengalaman ini telah membawa kepada kegemilangan Melaka. Contohnya urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pusat pelabuhan entrepot. Tugas Syah Bandar memastikan mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang, dan juga bertanggungjawab memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, menguruskan cukai dan menguatkuasa peraturan keluar masuk kapal. Okey, cukai pula. Okey, kalau kita lihat cukai, ada dua jenis cukai di sana, iaitu cukai rasmi dan juga cukai tidak rasmi. Okey, kita tengok cukai rasmi di pelabuhan. Kalau pedagang Arab, India, Ceylon, Siam dan Pegu, cukainya 6%. Daripada alam Melayu adalah 3%. Bahan makanan seperti beras tidak akan dikenakan cukai. Cukai tidak rasmi pula contohnya adalah daripada China dan Jepun. Jumlah cukai 5% dalam bentuk hadiah. Okay. Seterusnya kegemilangan kerana penggunaan mata wang. Mata wang yang ada di sini kalau kita lihat ada dua bentuk, melalui pertukaran barang ataupun menggunakan mata wang. Okay. So mata wang yang ada contoh ni, pedagang pada peringkat awal menggunakan tukaran nilai seperti jompong timah, serbuk emas dan juga kulit siput dikenali sebagai kori. Okay, mata wang timah yang digunakan dikenali juga sebagai kalines. Terdapat nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat juga mata wang emas dan perak. Mata wang lain yang digunakan adalah seperti mata wang Pasai, Hormuz, Hanbei juga ada di Melaka. Okay. Seterusnya peranan orang laut.
Okey, orang laut ini adalah berita setia kepada raja dan memainkan peranan penting kerana mereka ini adalah mereka yang mahir berkaitan dengan selok belok kelautan. Mereka merupakan pelayar, petunjuk arah yang cekap kepada pedagang dan bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Okay. So, pembentukan empayar pula adalah disebabkan adanya kemudahan pelabuhan yang ada di situ, gudang tempat menyimpan barangan, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan, khidmat bagi kapal, tempat penginapan, syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang dan juga tempat beribadat. Okey, ini antara gambar-gambar berkaitan dengan kegemilangan Melaka, gajah yang digunakan di pelabuhan. Kemudian TV sedang angkat barang, ini mereka yang angkat TV. Hubungan luar, kita lihat hubungan luar. Okay, ada hubungan dengan Pasai, hubungan juga dengan Kerajaan Demak. Okay, kalau Pasai ini adalah hubungan berlaku antara dasar sama taraf. Okay. Sebab apa sama taraf? Berlakunya perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Pasai. Dan kalau dengan Demak itu adalah berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan. Membekalkan, Demak ini membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka dan menyebabkan hubungan mereka aman. Kemudian dengan Majapahit ini adalah disebabkan oleh perkahwinan pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit, maka ada hubungan kekeluargaan di situ. Dengan Makassar pula adalah Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar, berlaku disebabkan oleh aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan juga kesenian. Okay. Ini gambar perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Majapahit. Okay. Dengan hubungan kerajaan luar, ada yang hubungan dengan China. Okay. Ini hubungan China ini persahabatan dan juga perdagangan selepas dikunjungi oleh Yin Qing pada tahun 1403 dan juga Laksmana Cheng He pada tahun 1405 dan telah dikurniakan payung kuning, cap moho dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Okey, maka Melaka telah mendapat naungan dan perlindungan daripada China. Okey, sebab ketika itu kita lihat Melaka menghadapi ancaman daripada Siam. Okay, kemudian dengan Rukyu ini adalah Jepun. Melaka menjalankan hubungan perdagangan dan juga diplomatik yang mana Sultan Masyhur Shah telah berutus surat dengan kerajaan Rukyu berkaitan tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka, dan hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan dekat Melaka. Okay. Kemudian ini Melaka dengan China. Ini Siam. Okey, walaupun pada peringkat awal hubungan Melaka Siam ini agak tegang, namun akhirnya Siam bersahabat juga dengan Melaka, yang mana Melaka menjalankan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan juga perdagangan, dan Melaka telah menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Celanai dan Menteri Jana Putera, dan Melaka melalui hubungan ini Melaka memperolehi bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam. Dan kerajaan lain yang ada adalah seperti kerajaan Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan juga Bengal, dan banyak lagi lah kawasan lain yang ada hubungan dengan Melaka. Okay. So kita lihat tajuk yang terakhir, bagaimana Melaka ini boleh jatuh. Okay, ada 4 perkara: faktor dalaman, serangan Portugis, strategi menghadapi Portugis dan perjuangan mengembalikan kedaulatan. Faktor dalaman, masalah kepimpinan dan juga masalah perpaduan, yang mana masalah pemimpin ini kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran menyebabkan ketidakstabilan politik berlaku. Malah amalan pilih kasih telah berlaku, rasuah berluar-luar, penyelewengan telah berlaku dalam pentadbiran, malah perbalahan sesama sendiri juga telah berlaku di kalangan pembesar. Itu menyebabkan berlakulah masalah perpaduan. Rakyat sudah tidak bersatu padu, berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka, dan kemudian askar upahan juga sudah tidak tak setia lagi dengan Melaka. Ini antara puncanya.
Ini adalah pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka daripada serangan Portugis. Ini kronologinya. Matlamat dia adalah untuk mencapai ataupun mengambil segala kekayaan yang ada di Melaka untuk menyebarkan agama dan mendapatkan kemasyhuran, dan ini mengawal berkaitan perdagangan rempah, dan Portugis ingin menyebarkan agama Kristian, dan Portugis juga ingin menghapuskan penguasaan pedagang Islam. Jadi datanglah Lopes de Esquerra, kemudian dengan gagal maka Alfonso de Albuquerque telah menyerang Melaka sebanyak 3 kali sebelum Melaka jatuh. So, strategi Melaka menghadapi Portugis ada 4, menggunakan lancang dan perahu berapi. Pertahanan Melaka diperteguhkan di kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai meriam serta peti berisi peluru, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai, dan juga menggunakan tentera bergajah. Ini yang dilakukan untuk menyerang Portugis. Ini keadaan di masa serangan Portugis terhadap Melaka. Ini senjata Melayu yang ada dekat gua. Ini pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511 dengan Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke beberapa wilayah sampailah ke Bintan, dan antara 1515 sampai 1519 Sultan Mahmud Shah telah menyerang 3 kali. Namun pada 1526 pusat pemerintahan Sultan Mahmud di Bintan dimusnahkan oleh Portugis. Sultan Mahmud berundur ke Kampar dan mangkat di sana, dan terus diwarisi Kesultanan Melaka ini oleh Kesultanan Johor Riau. Inilah lukisan serangan Kerajaan Aceh untuk bebaskan Melaka dari Portugis. Melaka di bawah kerajaan Portugis sekarang. Ini masih ada lukisan tadi. So itu saja dalam bab ini. Habis semua kita dah lihat dalam bab 5. So semoga mendapat manfaat daripada apa yang telah saya sampaikan. Sekian.